Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fad. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Yang mana hari ini sudah masuk 1 Syakban. Jadi kira-kira untuk slot talaki Safinatun Najah sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada 5 kali lagi lah insya-Allah. Slot Safinatun Najah ni. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung rukun iman yang kelima daripada 6 rukun iman. Kalau sidang pendengar, begitu juga yang mengikuti live FB, menggunakan kitab Safinatun Najah, kalau hak Jawinya muka surat 2, baris bawah sekali. Jadi sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, hak mana hak pakar Rumi tu, jadi kena tanda sendirilah. Maknanya kita nak slot yang terdahulu berhentinya kat mana, dan slot hak hari ni akan mula kat mana, sebab saya tak ada saya ni hak Rumi ni. Jadi saya pakai hak Jawi. Jadi kalau Jawi ni muka surat 2 baris bawah sekali. Kemudian satu lagi ni hak Jawi ni, dia hak Arab sebelah atas, terjemahan dia tu di bawah. Kalau hak Rumi, Fak dan sidang pendengar, dia sebelah kiri Arab, kitab Safinatun Najah. Sebelah kanan terjemahan tu di satu perenggang. Jadi kalau macam contoh slot hari ni menyambung rukun iman yang kelima di tengah. Jadi satu perenggang hak Rumi tu, satu perenggang hak Safinatun Najah edisi Rumi tu, satu perenggang tu rukun iman yang 6 perkara. Jadi terjemahan di sebelah kanan. Jadi bila kita berhenti di tengah, kita mula di tengah tu, jadi senang pendengar kena tengoklah hak Arab tu kat mana, hak terjemahan Rumi sebelah kanan tu kat mana. Kalau sidang pendengar ataupun yang mengikuti live FB pakai edisi Rumi. Kalau pakai edisi Jawi mudah. Sebab dia hak atas tu Arab, di bawah dia tu terjemahan dia lalu. Tu senang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Di bawah tu terjemahan dia. Dan kelima daripada 6 rukun iman. Percaya pada hari qiyamah. Hak Arabnya wal yaumil akhiri, diterjemah dengan hari qiyamah. Wal yaumil akhiri ni hari kesudahan, yang kita panggil dengan hari akhirah. Akhirah tu hak asal di bahasa Arab lah. Kita akhirat lah tak? Akhirah. Kita sebut ngekir tak? Akhirat ke akhirat? Akhirat. Akhirah. Akhirah ni lah hari kesudahan kalau ikut terjemahan. Hari qiyamah, itu nama, di antara nama dia banyak nama ni. Hari akhirah, hari kesudahan, hari qiyamah ni dia banyak nama. Termasuk dalam Fatihah kita tu lah. Yaumiddin tu. Maliki yaumiddin.
Yaumiddin tu hari akhirah lah tu. Hari agama, hari pembalasan dipanggil. Mana Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Yaumiddin tu hari akhirah, hari qiyamah. Dia hari akhirah ni yang mana selepas daripada kematian seseorang, maka tidak ada dah malam dia. Selepas dia tiup sangkakala yang pertama, mana sudah tidak ada malam. Sebab matahari Allah Ta'ala letak dalam neraka untuk menambahkan siksaan penghuni neraka. Itu hari akhirah, hari kesudahan. Tapi kita kadang panggil dengan hari qiyamah. Qiyam ni hari bangkit. Selepas tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian, dihimpunkan di mahsyar, berhadapan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qiyamah. Jadi hari akhirah ataupun hari qiyamah. Pembicaraan hari akhirah bermula daripada pembicaraan berkaitan dengan persoalan barzah dan juga nikmat dan azab yang akan dilalui di alam barzah. Yang mana pembicaraan barzah ni, dia masuk dalam, kalau dalam ilmu tauhid, dia masuk kepada bahagian yang ketiga. Sebab kita bicara ilmu tauhid ni, kita ada 3 bahagian. Kita ada 3 bahagian dalam pembicaraan ilmu tauhid. Bahagian yang pertama, bahagian ilahiyat lah, ketuhanan. Kita bicara berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian yang keduanya, bahagian nabawiyat, kenabian. Kita bicara berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian, bahagian yang ketiga dipanggil bahagian yang sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil naqli, dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sam'iyat ni, sam'iyat yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil naqli, dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian ketiga. Kalau pembicaraan dalam ilmu tauhid, bahagian sam'iyat. Jadi berkaitan dengan yang pertamanya, bicara berkaitan dengan persoalan barzah, yang mana tiap-tiap orang yang mukallaf, tiap-tiap orang yang mukallaf akan dipersoalkan selepas daripada selesai dikebumikan. Selepas selesai dikebumikan, orang-orang yang mati dalam keadaan dia mukallaf, maka ada persoalan. Adapun kalau mati sebelum baligh, maka tidak ada persoalan. Kalau mati sebelum baligh, dia tidak ada persoalan. Hak ni hak mati selepas daripada baligh mukallaf. Sebab itulah orang yang mati lepas daripada baligh ni, dalam mazhab Syafi'i kitanya, sunat ditalkinkan. Sunat ditalkinkan. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Ini perkara yang khilafiyah. Dari pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, Asy-Syafi'iyah, hal ini dinyatakan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Kitab Fiqh 4 mazhab yang masyhur, yang diguna pakai sekarang, yang dikarang oleh almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi dalam Fiqh Islami wa Adillatuh, dia ada satu tajuk di dalam tu, Talqinul Mayyit ba'da dafni. Talqinul Mayyit ba'da dafni. Ajar akan mayat selepas ke bumi. Jadi dalam fiqh Islami itu didatangkan 2 mazhab yang sunat talqin, 2 mazhab yang tidak sunat talqin. Cuma saya terlupa, Asy-Syafi'iyah dengan Hanabilah
ataupun Asy-Syafi'iyah dengan Hanafiyah tu saya terlupa. Tapi dah Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama fiqh yang bermazhab Syafi'i sunatlah talqinnya. Tapi dia datangkan dua mazhab sunat talqin. Dua mazhab yang lain tidak sunat talqin. Talqin akan mayat selepas ke bumi. Yang mana dalam mazhab Syafi'i kita, ulama yang agak kuat membicarakan bab talqin ni adalah Imam Ibn Salah, guru kepada Imam Nawawi, dan juga Imam Nawawi sendiri yang menyatakan bahawa sunat talqin akan mayat selepas ke bumi. Itu ada tajuk dalam fiqh Islami wa adillah tu. Talqinul mayyiti ba'da dafni. Adapun talqin akan la ilaha illallah kepada mereka yang hampir meninggal, tu sepakat ulama tu. Nabi perintah laqinu mautakum la ilaha illallah. Tu. Talqin akan orang yang hendak mati akan la ilaha illallah. Tu talqin tu sepakat ulama. Tapi orang kita tak panggil talqin waktu tu. Orang yang nak mati, kita panggil apa? Orang Terengganu panggil ajar ngucap. Fak orang faham. Orang faham panggil benda? Ajar la ilaha illallah ke apa? Tak sekarang orang ni nak mati. Ajar mengucap kau. Ajar mengucap. Jadi dia panggil talqin lah tu. Talqin la ilaha illallah. Dia mengucap ni bukan la ilaha illallah. Mengucap ni asyhadu an la ilaha illallah, bukan tu mengucap. Mengucap dua kalimah syahadah tau. Ni bukan ni, dia ajar dengan la ilaha illallah. Tak ada lah asyhadu tu. Jangan ikut hok drama tu. Hok drama tu. Orang nak mati tu tak mati pun. Esok dalam pilihan lain ada pula dia. Bukannya mati. Ajar dia asyhadu an la ilaha illallah. Tak. La ilaha illallah ta'ala. Ajar la ilaha illallah sahaja. Okay. Melainkan ni saya cerita bab talqin pula jadinya. Ada pula masuk ni. Melainkan kalau yang nak mati tu yang bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia baik dengan kita dan kita duk dakwah dia tu, dia memang ada minat. Ada minat. Mana dia macam tertarik. Cuma dia jadi macam serba salah. Mungkin adalah perkara-perkara yang dia rasa tak selesai tu. Mana ajak masuk Islam, dia kata nantilah. Sebab masa dia nazak nak mati. Ketika kita ajar dia macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajak tu. Adapun hak nak mati tu orang Islam, mana ajar sebagai Nabi perintah laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin oleh kamu, talqin tu ajarlah. Akan orang yang hampir meninggal dengan akan la ilaha illallah. Tak ada asyhadu tu. Tapi kalau hak nak meninggal ni orang bukan Islam, ada harapan dia nak masuk Islam, kita ajar dia dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu lain. Pada ni. Ajar la ilaha illallah tidak disunatkan kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Hanya disunatkan ajar dengan la ilaha illallah. Kalaulah yang nak meninggal ni dia pergi sambung Muhammadur Rasulullah sendiri, sunat atas kitanya ajar semula la ilaha illallah. Gitu. Sebab hak Nabi perintah ajar hanya laqinu mautakum la ilaha illallah sahaja. Maka tak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Jadi sidang pendengar, ini sebagai tambahan sebelum kita masuk kepada tajuk kita, hak rukun iman yang kelima ni. Tiap-tiap keadaan yang mana kita hanya disunatkan sebut la ilaha illallah,
kita tidak disunatkan sebut Muhammadur Rasulullah. Macam contoh ni, kita hanya sunat aja kepada orang yang hampir meninggal dengan la ilaha illallah. Tidak disunatkan iringi dengan Muhammadur Rasulullah. Keadaan ni, situasi yang seumpama ni, sunat kita ingat di hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Jadi macam kalau Fak nak ajar orang yang meninggal tu, ajar dengan la ilaha illallah sahaja. Hati kena sambung Muhammadur Rasulullah. Sebab di lidah hanya sunat ajar dengan la ilaha illallah. Maka di hati kena sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Sebab nak membezakan kita dengan Yahudi Nasara, mereka tidak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Dia gitu. Mana kalau situasi keadaan yang mana syarak hanya kata sunat la ilaha illallah, tak sunat sambung kepada Muhammadur Rasulullah. Jadi mulut lidah kita ajar la ilaha illallah, hati kita sunat sambung Muhammadur Rasulullah. Gitu. Hak ni hak berlaku jarang-jarang. Ada hak berlaku jarang-jarang. Ni sebagai tambahan berlaku lah ni. Hak kita duk hak tiap-tiap waktu, hak 5 waktu ni. Ni hak 5 waktu ni. Sama ada Bilal, sama ada orang yang iqamah, orang yang azan ataupun orang yang iqamah, termasuk kita sama yang mendengar azan, yang mendengar iqamah. Kita maklum kan, orang azan satu, yang mendengarnya sunat jawab. Orang iqamah satu, yang mendengar iqamah sunat jawab. Jadi di hujung azan tu iqamah, hujung dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujungnya la ilaha illallah. Ada tak Muhammadur Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada Muhammadur Rasulullah. Orang yang azan sendiri, orang iqamah sendiri, tidak disunatkan dia sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Dengan lidah. Bukan kata Bilal secara kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bilal ni secara kuat. Kemudian di mulut dia secara perlahan, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada. Tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Situasi begini, selepas mulut kata dengan kuat, la ilaha illallah. Kalau iqamah, diakhir dengan la ilaha illallah, tak kuat manalah. Di lidah, tak sunat kita sambung Muhammad Rasulullah. Kita sunat sambung di hati kita Muhammadur Rasulullah. Yang di lidahnya, sama ada Bilal atau sama ada yang azan atau yang iqamah, yang sunat di lidah dia, selepas dia azan iqamah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang sunat di lidah dia adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Selawat sekali. Lepas selawat tu, barulah angkat tangan berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu doa. Tapi sebelum berdoa, selepas Bilal, selepas yang azan, yang iqamah selesai la ilallah, dia sunat selawat. Bukan sunat kata Muhammadur Rasulullah. Selawat sekali. Kemudian barulah berdoa. Tak sunat sambung dengan Muhammad Rasulullah, tapi sunat sambung di hati Muhammadur Rasulullah. Di hati, bukan di lidah. Ni kena faham lah ni. Ada juga dengar di speaker. Hak Muhammadur Rasulullah tu kuat. Lepas tu dengar perlahan je. Di speaker, la ilaha illallah di hujung azan tu, hujung bang tu di speaker. Lepas tu bunyi selu-selu. Muhammadur Rasulullah. Lepas tu dia pun berdoa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Sunat tak sambung Muhammad Rasulullah? Tak sunat. Yang kamu sambung? Yang sunat di situ apa dia? Nabi suruh selawat. Kamu tak selawat. Ni panggil degi ni. Orang suruh, dia tak buat. Orang tak suruh, dia pergi buat. Ni. Gitulah.
Itu cerita orang azan iqamah. Kita yang mendengar, faqulu misma yaqul. Nabi kata, kamu jawablah sebagaimana hak Bilal yang azan, yang iqamah kata, kamu jawab. Dia kata macam mana? Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sunat jawab. La ilaha illallah. Kita pun jawab dengan La ilaha illallah. Kita tak sunat sambung Muhammad Rasulullah. Tapi sambung di hati Muhammadur Rasulullah. Selepas kita jawab La ilaha illallah, sebelum kita angkat tangan berdoa, kita kena selawat sekali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Barulah kita berdoa. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah. Ni. Ini persoalan lain jadi ni. Jadi sepakat ulama adalah talqin akan mayat dengan la ilaha illallah bila dia nak meninggal. Lepas tu dia ada adab-adab dia lah nak talqin ni. Tapi orang kita tak panggil talqin. Macam saya sebut tadilah, ajar ngucap. Ajar ngucap. Ada adab-adab tu kena ngaji lah adab-adab dia tu. Kena mengaji adab-adab dia tu. Ada pun talqin selepas ke bumi, khilaf ulama. Ni hak dalam kitab fiqh Islam adalah tu talqinul mayyiti ba'da dafni. Selepas ke bumi. Tapi sidang pendengar kena ingat baik situ. Di situ adalah talqinul mayyiti. Ajar hak mayat dalam kubur. Bukan ajar orang hak tunggu atas kubur tu. Ni ada pula, saya bukan nak ajar mayat. Dia kata, saya nak ajar orang hidup ni. Ada ramai-ramai ni. Tu ajar di sejid surah tu. Dah kamu talqin siapa? Talqinul mayyiti ba'da dafni. Talqin akan mayat dalam kubur tu. Hak tu hak disunatkan dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi itu perkara khilaf lah. Dalam fiqh Islami pun dua mazhab sunat, dua mazhab tidak disunatkan. Ada ni. Jadi selepas daripada sesar ke bumi, talqin. Sebab apa? Sebab selepas sesar ke bumi, malaikat Munkar dan Nakir akan datang soal Munkar Nakir. Munkar Nakir belakalah soal orang yang beriman soleh pun Munkar dan Nakir. Soal orang yang fasik, orang yang kafir pun Munkar dan Nakir. Ini pandangan muktamad. Pandangan hak dhaif tu, cerita lain tu cerita pandangan muktamad saja. Cuma Munkar dan Nakir ketika nak tanya orang yang beriman dan soleh ni, rupa comel, pertanyaan pun comel. Nak tanya dengan orang kafir kok. Tu dah kitab panjanglah dia ceritanya. Pertanyaan tu pula, suara tu seperti guruh keluar suara tu. Seperti guruh keluar api pula. Yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW-nya, yang mana hitam muka dan Nakir, maknanya mata dia biru seperti pucuk tembaga. Ni rupa muka dan Nakir bila tanya dengan orang fasik, orang kafir. Tapi muka Nakir yang sama, yang tanya orang yang beriman dan soleh, tapi rupa yang berbeza, cara menyoal yang berbeza. Kemudian, apakah perkara yang ditanya oleh Munkar dan Nakir? Setengah pandangan mengatakan bahawa ditanya berkaitan dengan sekalian persoalan akidah. Ada setengah mengatakan bahawa ditanya akan sebahagian daripada persoalan akidah. Dia banyak ni, banyak khilaf. Tapi yang pertama ditanyanya adalah, ni hak biasa dengar lah. Dalam talqin tu lah kita biasa dengar. Mar rabbuk. Mar rabbuk wa man dinuk, wa man nabiyyuk. Ni hak pertanyaan. Siapa tuan kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Dia mula dengar hak dalam talqin tu, mar rabbuk wa ma dinuk. Tu rasa. Siapa Rabb kamu? Itu pertama-tama. Boleh jawab ni bukan dengan kefasihan lidah. Boleh jawab ni bukan kerana Tok Imam lah ke siapa hak ajar talqin tu, bukan. Tu ajar talqin tu setakat, abang apa? Setakat nak ni hak dalam Quran perintah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin. Beri peringatanlah kamu, sesungguhnya peringatan tu memberi manfaat
kepada orang-orang yang beriman. Jadi hok dok ajar atas kubur tu sebagai peringatan. Kalau hok dalam kubur ni hok beriman, dia akan dapat ambil manfaat. Ya, hok dalam kubur ni beriman, dia akan dapat ambil manfaat. Maka hok atas tu beri peringatan saja. Tapi sebenarnya yang menjawabnya adalah iman masing-masing. Sebab selepas daripada mati, barzah, mahsyar, akhirah, persoalannya adalah iman. Persoalannya iman. Jadi bicara bab barzah ni bicara bab persoalan iman, persoalan i'tiqad. Yang boleh menjawab adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaan-pertanyaan, man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Rabbil alamin tu. Siapa Rabb kamu? Siapa Tuan kamu? Jadi nak jawab Allahu Rabbi ni, kena kenal Allah sebagai Rabb. Kena kenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. La ilaha illallah. Jadi Allah sebagai Rabb, semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Yang asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Ni. Hak rukun iman yang keenam kita nanti. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Tuan. Ni. Dia, orang kita ni, Fak dan sedang pendengar, Rabbil alamin, terjemah dengan Tuhan bagi sekalian alam. No. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Rabb terjemah dengan Tuhan. Ilah pun terjemah dengan Tuhan. Rabb makna lain, ilah makna lain. Rabb ni makna Tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki ni maknanya Tuan yang mengatur, yang menyusun, yang memiliki, yang menjadikan. Dia belaka. Itu Rabbil alamin. Sebab tu asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Itu asas dia. Jadi nak jawab Allahu Rabbi ni, itu bergantung kepada keimanan. Sama ada kita beriman dengan bahawa hanya Allah sahaja yang melakukan segala-gala, ataupun mensyirikkan Allah pada perbuatan. Wal'iyazabillah. Ini cerita bab iman, cerita bab akidah. Pegangan iman kita rukun keenam. Akidah kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah, peganganlah. Kita duk cakap tu makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat, makan Panadol, hilang penimpala, hilang demam, tu cakap sebab tak ada salah. Tapi pegangan kita yang mengenyangkan perbuatan Allah, bukan nasi. Yang menghilangkan dahaga perbuatan Allah, bukan perbuatan air. Yang jadi demam kita, penimpala kita jadi sembuh, bukan ubat, bukan Panadol. Tapi kita cakap makan nasi sepinggang, nambah 2 pinggang. Oh, kenyang molek. Jumpa air. Oh, hilang dahaga. Tadilah makan ubat ke apa. Kita hanya cakap sebab pegangan. Tetap dah segala-gala perbuatan Allah. Jadi nak jawab Allahu Rabbi ni. Sebab yang nak menetapkan kita ni adalah hak tauhid kita. Sebagaimana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Menetapkan oleh Allah, mengkejapkan oleh Allah, meneguhkan oleh Allah akan mereka yang beriman dengan perkataan yang kejap, perkataan yang tetap ketika hidup di dunia, wa fil akhirah, ketika pada hari kesudahan, iaitu di dalam alam kubur. Allah akan menetapkan, akan beriman dengan perkataan yang tetap. Apa dia? Al-qawlis sabit. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau kita kejap la ilaha illallah, kalimah tauhid, mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, Allah akan mengkejapkan la ilaha illallah kepada orang beriman ketika hidup atas dunia, ketika kesudahan dekat nak mati, dan ketika persoalan mungkar dan nakir. Allah Ta'ala akan tetapkan seseorang dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau tak ada tauhid ni,
Man rabbuk, siapa tuan kamu? La adri, aku tak tahu. Seksaan lah selama-lamanya. Selama-lama alam barzah. Ni. Jadi persoalan barzah, setengah mengatakan persoalan berkaitan dengan sekalian bab akidah. Setengah mengatakan sebahagian daripada persoalan akidah. Kemudian Munkar Nakir tanya ni pula. Munkar Nakir tanya ni. Tanya pakai bahasa benda. Lah bahasa banyak kan. Kita orang Melayu. Orang Arab, bahasa orang Arab gitulah. Jadi Munkar dan Nakir ni tanya kita di alam barzah ni dengan bahasa apa? Ada satu pandangan menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjawab apa bahasa yang digunakan ketika Munkar dan Nakir tanya di alam barzah. Tapi pandangan yang sahihnya, Munkar dan Nakir tanya dengan bahasa si mati itu sendiri. Dengan bahasa si mati itu sendiri. Itu pandangan yang sahih. Pandangan yang muktamad. Tapi ada setengah ulama dia apakah bahasa yang digunakan ketika persoalan Munkar dan Nakir, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gitu. Tapi pandangan yang muktamadnya, Munkar dan Nakir akan tanya dengan lughah, dengan bahasa si mati itu sendiri. Kalau Melayu, Melayulah. Kemudian di soal ni pula, lama mana soal? Setengah mengatakan soal sekali. Setengah mengatakan soalnya 3 kali dalam hadis Asma'. Setengah mengatakan orang mukmin akan disoal selama 7 hari. Orang kafir akan disoal selama 40 hari. Itu khilaf ada tu hak berkaitan dengan berapa kali disoal. Sebagaimana kemudian saya sebut minggu lepasnya, hak berkaitan dengan 2 gulungan sahaja atas pandangan muktamad yang langsung tidak disoal di alam barzah. Yang pertama adalah para anbiya. Itu para anbiya. Tidak disoal di alam barzah. Yang kedua, para syuhada. Orang yang mati syahid, syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah, syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 2 golongan, anbiya dan syuhada. Jadi bayangkan kedudukan syuhada ni, tinggi kedudukan. Orang yang mati syahid dan menegakkan agama Allah. Maknanya anbiya tidak disoal di alam barzah. Syuhada pun tidak disoal di alam barzah. Jadi nak sampai pangkat syuhada ni, nak sampai pangkat syuhada ni, nak mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Kita bacalah sejarah. Siapakah para syuhada di kalangan para sahabat? Sahabat tu tinggi. Kita turun ke bawah. Siapakah tentera-tentera Islam yang mati syahid dalam peperangan kemudian? Contohnya siapakah tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Label dia macam mana sampai tangga dapat pangkat mati syahid. Kena tengok macam mana kekuatan. Macam mana kita kata syuhada di Palestin. Macam mana amalan mereka, ilmu mereka macam mana, amalan mereka macam mana. Hak syuhada di Palestin, ilmu mereka macam mana, bacaan Quran mereka macam mana, qiyamul lail mereka macam mana. Ni hak syuhada di Palestin. Kita di mulut mati syahid. Belajarnya tidak nitah-nitah pun. Mati syahid. Quran pun tak pandai nak baca. Semai sunat pun malah. Itu cerita sajalah. Jadi nak dapat kedudukan mati syahid ni, yang tidak kena persoalan barzah sebagai para anbiya, ni kena duduk dalam kedudukan yang kuat. Iman kena kuat, amal kena kuat. Sebab ni kedudukan yang sangat tinggi orang mati syahid ni. Orang mati syahid ni,
Keluarga mereka 70 orang. Mereka dapat bagi syafaat di padang mahsyar. Ni orang-orang Palestin ni. Mereka sangat mengharap kepada syafaat syuhada sebab di kalangan keluarga mereka ada yang mati syahid lawan dengan Zionis kafir. Zionis laknatullah tu. Jadi mereka sangat-sangat ni sangat-sangat berharap tu sebab keluarga mereka ada mati syahid. Ni. Dapat bagi syafaat 70 orang keluarga. Tapi nak dapat kedudukan syuhada, kena mujahadah lah. Kena mantapkan ilmu akidah. Pastikan akidah kita akidah sebenar. Dan kuatkan akidah iman tauhid kita dengan amal ibadah. Ta'at zahir, ta'at batin. Kena belajar molek. Kena ilmu dan amal yang kemah. Barulah mudah-mudahan Allah kurniakan kedudukan yang tinggi orang yang mati syahid dalam menegakkan agama Allah. Jadi dua golongan ni lepas daripada persoalan barzah, ada pun orang yang seumpama orang yang mati beranak, mati pada hari dan malam Jumaat, orang yang mati penyakit wabak, orang di kalangan murabitin, orang yang jaga sempadan, orang yang melazimi tiap-tiap hari membaca surah Tabaraka. Orang yang sentiasa melazimi tiap-tiap hari membaca surah Sajadah. Kelebihan dia ada ni. Dan orang yang membaca Qul huwallah 100 kali pada sakit bawa pada kematian. Ni. Orang yang sakit, dia sentiasa baca Qul huwallah. Suratul Ikhlas 100 kali. Ini ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Diringankan persoalan barzah. Diringankan. Bila persoalan tu ringan, maka mudahlah lepas, mudahlah luluh. Bila lepas luluh, dapat raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Tapi apa persoalan kelebihan yang didapat tadi tu? Orang yang mati beranak ke, orang yang murabit ke, orang yang baca Qul huwallah dalam sakit mati 100 kali ke. Asasnya mati dalam iman. Mati dalam iman. Kalau imannya tidak sah, akidahnya bukan akidah yang sebenar, sakit mati dia baca Qul huwallah 100,000 kali pun tidak ada manfaat walaupun sedikit. Pokok pangkal nak dapat kelebihan ni, orang yang melazimi baca Tabaraka tiap-tiap malam sampai dia mati. Membaca Sajadah tiap-tiap malam sampai dia mati. Kelebihan dia diringankan persoalan barzah. Satu pandangan bukan diringankan, dilepaskan tu, tak ada diringankan. Itu pandangan da'i. Pada ni lebih orang baca surah Tabaraka tiap-tiap malam ni. Tapi serta dengan iman, akidah yang sebenar. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tu bab iman, bab akidah, bab tauhid kena kejap molek. Jadi hak ni kita bicara masih lagi berkaitan dengan persoalan barzah. Jadi kira-kira masa kita begitulah. Masa sampai masa, jadi untuk insya-Allah untuk slot akan datang tu saya akan menyambung lagi lah berkaitan dengan persoalan barzah, pergi kepada bangkit kembali, himpun di mahsyar, ada syafaatul uzma, ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, titiang sirat, kemudian pembicaraan syurga dan neraka. Ini selesai bicara hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari qiyamah. Wallahu a'lam.